Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'na bi 'ulumihi fid dharain, amin. Warabi'u min arkanis salah, yang keempat daripada rukun salat itu qira'atu suratil Fatihah, baca surah Fatihah. Fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat, fi qiyamiha, pada keadaan berdiri, au badalahu, au badalihi, ataupun ganti kepada berdiri. Bagi orang salat duduk, duduklah. Salat baring, baringlah, ganti kepada berdiri. Li khabari syaikhaini, berdasar kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Artinya tak sah solat. Ai fi kulli raka'atin, pada setiap rakaat mesti baca surah Al-Fatihah. Lima marra fi khabari al-musi salatahu, yang telah lalu, pada seperti yang telah lalu pada hadis yang menceritakan tentang orang yang solatnya dalam keadaan tak sempurna. Illa raka'ata masbuqin, kecuali kalau pada rakaat masbuq. Rakaat masbuq maka tak wajib padanya baca surah Al-Fatihah. Masbuq ni kalau dia masuk kemudian imam dah nak rukuk, dia masuk, maka dia tak perlu baca Fatihah. Fatihahnya ditanggung oleh imam. Iaitulah orang yang masuk lambat ke dalam jemaah, itu masbuq lah. Tak sempat baca Fatihah, imam dah rukuk. Bimakna annahu la yastaqirru wujubuha alaihi, maksudnya bahawa tidak bertapak kewajipan baca surah Fatihah itu ke atasnya, litahammulil imam laha anhu, kerana imam telah menanggung bacaan Fatihah itu bagi pihak dirinya. Taib, tanbih, satu peringatan. Yatasawwaru suqutu al-Fatihati fi kulli mawdi'in hasala lil ma'mum fihi uzrun. Dapat digambarkan gugurnya kewajipan membaca surah Al-Fatihah pada setiap kedudukan yang wajib dibaca tu, iaitulah ketika berdiri. Jadi pada setiap kali berdiri dalam satu rakaat tu wajib baca Fatihah. Jadi boleh digambarkan gugur kewajipan tadi tu akan terhasil bagi makmum yang mempunyai keuzuran. Apa di keuzuran itu? Takhallafa bisababihi, maka iaitulah dia tertinggal daripada mengikut imam dengan sebab adanya uzur tadi itu pada kadar 4 rukun. Dia tertinggal daripada imam tu laju, dia sampai tertinggal 4 rukun yang panjang. Boleh jadi sebab imam tu terlalu laju, macam roket, tiba-tiba dah rukuk, jadi dia tak sempat apa-apa kan. Ataupun dia jenis orang yang lambat, bila baca tu dia tak boleh nak cepat. Begitulah keadaan manusia yang berbeza-beza. Allah Ta'ala jadikan ada orang yang sempurna, ada orang yang tidak sempurna. Jadi ini di kalangan orang yang tidak sempurna lah, dia tak boleh baca surah Fatihah tu laju. Jadi imam biasa je, tapi dia tak boleh nak baca laju sikit, tak boleh. Jadi dia tertinggal lah sampai 4 rukun daripada imam. 4 rukun tu menurut kiraan musannif ni ialah, pertama rukun berdiri tu, masa baca Fatihah dalam keadaan berdiri kan. Okey, itu satu rukun kalau ikut musannif. Tapi kalau ikut pentahqiq kitab ni, sebenarnya dia kata 3 rukun. Sebab berdiri tu tak kira, dia kira daripada rukuk. Tapi musannif sini kata 4 rukun. 4 rukun tu maksudnya termasuk berdiri. Jadi berdiri satu, rukuk kedua, imam rukuk, dia boleh rukuk lagi, dia dah tinggal 2. Tapi sebenarnya 3. Kalau kira 4 tu
kurang sesuai lah menurut pentahqiq kitab. Kita ambil 3 lah, 3 dulu, 3. Jadi berdiri tu sama-sama berdiri. Kemudian bila imam rukuk, dia belum rukuk, dah 1 dia tertinggal. Imam i'tidal, dia belum rukuk lagi, dah 2 dia tertinggal. Imam sujud, dia belum sujud lagi, dah 3 dia tertinggal, kan? Jadi kalau imam sujud, dia sujud, okey lagi, tak ada masalah, boleh sah lagi solat dia. Masalahnya imam dah sujud, imam bangkit daripada sujud untuk duduk antara 2 sujud, dia telah tertinggal lebih daripada 3. Dah habis lah. Jadi kalau dengan sengaja, batal lah solatnya. Tapi kalau uzur, sebab dia nak habiskan Fatihah dia tu, sebab dia terlalu perlahan bacanya, mungkin ada penyakit atau keuzuran yang syar'i, maka hilang keuzurannya. Hilang keuzuran dekat sini, wallahu alam lah maksudnya. Kemungkinan maksud di sini ialah keuzurannya menghilangkan kewajipan membaca Fatihah. Wallahu alam lah maksudnya sebenar. Wal imamu raki'un, dan ketika imam tu rukuk, fayatahammalu anhu al-Fatihah, maka imam tu menanggung bacaan Fatihah bagi makmum dia yang tak sempat baca Fatihah tadi. Maksudnya imam tu teruskan, orang tu tadi dia kena usaha baca sampai imam dah sujud, baru dia rukuk. Makmum yang lambat tadi lah, baru dia rukuk. Jadi Fatihah yang tak habis tadi tu, dia kena usaha juga kan, tapi tak habis. Imam dah sujud, dia tak habis juga lagi, maka imam tanggung dia punya bacaan. Imam pikul bacaan makmum yang lambat tadi. Kama law kana bati'ul qiraah, contohnya seperti orang yang lambat bacaan Fatihah dia tu, dia nak baca lambat sangat. Au nasiya annahu fi salah, ataupun dia tu terlupa dia dalam solat. Masa tengah solat tu dia berangan, imam rukuk. Bila imam rukuk, baru dia teringat belum baca Fatihah. Jadi dia baca kalut-kalut, imam i'tidal, imam sujud, dia tak habis lagi baca. Tadi tu dia terlupa, berkhayal. Jadi bila imam dah sujud, dia tak boleh sambung lagi Fatihah dia tu, dia kena rukuk. Walaupun Fatihahnya tak habis lagi, dia kena rukuk, dan bacaannya tu ditanggung oleh imam. Ini menurut mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain, dia kena ikut juga imam tu. Jadi keseluruhan Fatihahnya tu ditanggung oleh imam. Au imtana'a minas sujud bisababi zahmah, ataupun dia tak boleh nak sujud sebab dia semayang orang rapat-rapat, yang macam Masjidil Haram kan, terpaksa semayang tu berdiri. Jadi kalau semua orang rukuk, alamatnya macam mana? Tak boleh nak rukuk sebab orang padat. Kalau sujud, semua orang sujud, alamatnya sujud atas buntut orang, sebab rapat. Bagi orang yang mengalami kesesakan di Masjidil Haram, mungkin yang pernah alaminya, mungkin dia tahulah, fahamlah masalah ni. Jadi dalam keadaan tu, bila imam sujud, dia terpaksa tunggu orang lain sujud. Bila orang lain dah bangkit daripada sujud, ada ruang untuk dia sujud atas lantai, baru dia sujud. Ataupun dia syak au syakka ba'da ruku'i imamihi fi qira'atihil Fatihah fatakhallafa laha, ataupun dia syak selepas imam tu rukuk, selepas imam tu rukuk, selepas baca Fatihah. Jadi atau dia syak selepas rukuk imamnya yang diikutlah, pada bacaannya imam itu akan Al-Fatihah. Imam tu lah, imam tu yang rukuk. Manakala makmum tadi tu dia syak. Apa dia syak? Fatakhallafa laha, dia
tercicir daripada membaca surah Al-Fatihah. Tercicir daripada membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya dia syak, dia dah baca ke tidak? Yang tadi ni dia terlupa baca, imam dah rukuk baru dia teringat nak baca. Ni nasia ni tadi. Tapi dalam kes ini tadi dia syak, dia berkhayal, imam dah rukuk, aku ni dah baca ke tidak, kan? Bila dah baca atau tidak, maka ambil yang sebelum tu dah baca belum, maka dia kira belum baca. Yang asalnya dia belum baca, maka kena baca. Nabbaha ala zalika Al-Isnawi. Jadi Imam Al-Isnawi dia memberi peringatan pada kes yang beginilah. Ada berlaku, walaupun tak ramai kan, tapi ada berlaku. Jadi ketika itu dia kena baca sampai imam sujud, dia tak boleh teruskan lagi, dia kena rukuk. Dia kena usaha baca, dia baca dan sampai walau imam dah rukuk, imam dah i'tidal, imam dah sujud, dia kena potong Fatihah dia tu yang tak habis. Dia kena ikut imam dia. Kalau dia teruskan juga, nanti batal solat dia. Kalau imam dah bangkit daripada sujudnya, batal solat dia nanti, kan? Sebab dah melebihi daripada 3 rukun yang panjang. Tapi kalau kira daripada berdiri, dah jadi 4 rukun lah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan membaca bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah, ay minal Fatihah. Lima rawa annahu sallallahu alaihi wasallam adda al-Fatihah 7 ayat. Berdasarkan kepada riwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengira Fatihah itu ada 7 ayat. Wa adda bismillahirrahmanirrahim ayatan minha, dan baginda telah mengkira bacaan bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada surah Al-Fatihah itu sendiri. Rawahu Al-Bukhari fi tarikhihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tarikhnya. Wa rawa Ad-Daruqutni an Abi Hurairah, dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qara'tumul hamdu lillahi faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Bila kamu membaca alhamdulillah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Quran, sesungguhnya ia adalah induk Al-Quran. Wa ummul kitab, dan dia juga adalah induk Al-Kitab. Wa sab'ul mathani, dia juga adalah 7 yang diulang-ulang. 7 yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha, dan bismillahirrahmanirrahim itu ialah salah satu daripada ayatnya. Wara Ibnu Khuzaimah bi isnadin sahihin, dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, an Ummi Salamah, daripada Ummu Salamah bahawa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam anda bismillahirrahmanirrahim ayatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengira bacaan bismillahirrahmanirrahim itu sebagai satu ayat. Walhamdulillahi rabbil alamin ila akhiriha 6 ayat. Dan alhamdulillahi rabbil alamin hingga akhir surah Al-Fatihah itu sebagai 6 ayat. Wahia ayatun min kulli suratin illa bara'ah, dan ia juga adalah merupakan satu ayat daripada semua surah-surah Al-Quran yang lain melainkan surah Al-Bara'ah. Jadi muallif dekat sini dia berpegang kepada pendapat seperti mana pendapat Ibnul Mubarak lah, yang mengatakan bahawa bismillah itu merupakan satu ayat daripada semua surah-surah di dalam Al-Quran kecuali surah Al-Bara'ah. Tidak ada bismillah padanya. Tapi menurut jumhur mazhab Syafi'i mengatakan bahawa bismillah itu hanya satu ayat dalam surah Al-Fatihah saja, manakala dalam surah-surah lain tidaklah dia menjadi satu daripada ayat surah tersebut. Di ijma'i sahabati ala isbatiha fil mushaf, berdasarkan kepada ijma' para sahabat yang mensabitkan bismillahirrahmanirrahim itu ditulis dalam mushaf Al-Quran bi khattihi, dengan tulisan
bi khatihi awaila suwar siwa al-bara'ah. Ditulis pada permulaan setiap surah dalam Al-Quran itu selain daripada surah Al-Bara'ah. Jadi maksudnya di sini kalaulah bukan bismillah itu satu daripada ayat dalam surah itu, maka mengapa surah Al-Bara'ah tu tak ditulis bismillah? Kalau dia bukan ayat kan, kalau bukan ayat daripada surah itu, sedangkan bismillah tu zikir saja. Jadi oleh kerana para sahabat menulis Quran itu semua ada bismillah pada pangkalnya, pangkal surah, kecuali Bara'ah, itu menunjukkan bahawa bismillah itu satu daripada ayat dalam surah tersebut. Jadi bismillah itu dunal asyar wa tarajum aswar wa ta'awuz. Dia bukan asyar, pengenalan, bukan pengenalan kepada surah, bukan juga tarajum, dia punya tarajum suar ni pengenalan juga. Asyar ni pengenalan, bukan pengenalan surah, dan bukan juga ta'awuz, satu doa mohon perlindungan kepada Allah, seperti a'udzubillah kan. Dia bukan macam a'udzubillah tu, memang dia surah itu sendiri. Kata musannif, kalau lam takun Qur'anan, kalau dia bukan Quran, lama ajazu zalika, mereka tidak akan lakukan yang demikian itu. Mereka tu siapa? Para sahabat yang menulis Al-Quran. Li'annahu yahmilu ala i'tiqadi ma laysa bi Qur'anin Qur'anan. Kerana ia, kalau kita tidak mengiktikadkan bismillah tu sebagai satu ayat, dia kata membawa kepada iktikad, kepercayaan, pegangan bahawa ayat yang membawa kepercayaan kepada sesuatu yang bukan Quran tu sebagai Quran. Maksudnya sahabat dulu dia tulis bismillah pada setiap permulaan surah. Kalau dia bukan Quran, maka dia membawa kepada i'tiqad apa yang bukan Quran itu. Bismillah tu kalau bukan Quran sebagai Quran, sebab memang dia tulis, berarti Quran lah, memang dibaca. Sebab Quran itu membaca tulisan, bila ditulis baca, kan. Itu sebab kalau kita katakan bukan Quran, berarti dia, sedangkan di Quran, berarti kita akan mengatakan bahawa yang Quran tu bukan Quran. Walau kanat lil fasli kama qila la asbatat fi awwali bara'ah. Kalau dia hanya sebagai pemisah antara dua surah, antara surah sebelum dengan surah selepas yang akan datang, seperti mana dikatakan sebagian orang, maka la asbata fi awwali surah bara'ah, maka la asbata mestilah dia ditulis juga pada permulaan surah Al-Bara'ah tu. Tapi masalah mengapa surah Al-Bara'ah tu tidak ditulis? Walam yasbut fi awwali Al-Fatihah. Di awal surah Bara'ah tak ditulis. Jadi menunjukkan dia bukan fasil, pemisah. Maka kalau dia tu hanya sebagai pemisah, bolehlah kita katakan walam yasbut fi, dia tidak perlulah ditulis pada awal surah Fatihah. Tak perlu ditulis. Macam surah Bara'ah juga tak perlu tulis, Fatihah pun tak payah tulis. Tapi mengapa surah Fatihah tulis, Bara'ah tak tulis? Fa in qila al-Qur'anu innama yasbutu bitawatur. Jika dikatakan kalau kita nak katakan Al-Quran itu hanya saja sabit dengan jalan mutawatir, sebab dah begitu dituliskan untuk kita sekalian secara mutawatir, kita ikut, kita mana tahu. Ujiba, maka dijawab bi anna mahallahu fima yasbutu Qur'anan qat'an. Dijawab bahawasanya bahawa mutawatir itu, jika mutawatir itu pada apa yang disabitkan sebagai Quran secara qat'i. Adapun ma yasbutu Qur'anan hukman, yang apa yang disabitkan
sebagai Quran secara hukmi, secara hukum, fayakfihi az-zannu, maka cukuplah dengan sekadar zon, kama yakfi fi kulli zanni, seperti mana pada kes-kes yang lain yang sabit secara zanni. Kalau dari segi hukum, maka secara zanni dah cukup. Tapi kalau dari segi Quran itu sendiri, maka itu mesti qat'i. Wa aidan isbatuha fi al-mushafi bi khatihi min ghairi nakirin fi ma'na at-tawatur. Begitu juga dengan mensabitkan bismillah dengan ditulis pada mushaf min ghairi nakir, tanpa ada sebarang penentangan. Dia juga bererti membawa maksud mutawatir juga. Tak ada siapa pun yang mengingkari tentang penulisan bismillah tu kan. Tak ada orang kata tak payah tulis bismillah tu. Tak ada pun kita dengar ulama, tak ada seorang pun ulama kata begitu. Berarti semua ulama setuju. Maksudnya secara sukutinya, secara senyapnya, ulama mengakui akan tulisan bismillah itu adalah sebahagian daripada Al-Quran. Ini hujah bagi muallif lah. Fa in qila, kalau dikatakan orang-orang, law kanat Qur'anan la kafara jahiduhu, kalau ada orang kata kalaulah bismillah itu ialah Quran, sebahagian daripada surah, maka orang yang menentangnya kafir. Ujiba, maka dijawab orang tersebut, bi annaha law lam takun Qur'anan la kafara musabbitiha. Kalau macam tu dia kata, kalau orang yang kalaulah bismillah itu bukan Quran, bagaimana pula orang yang mensabitkannya pula? Dia bukan Quran, tapi ada orang kata dia Quran. Kalau macam tu, orang yang mensabitkan yang bukan Quran tu sebagai Quran juga kafir. Kalaulah kita nak gunakan hujah, kalaulah bismillah tu Quran, habis orang yang kata bismillah tu bukan Quran, kafir, maka muallif ni jawab, kalau macam tu, orang yang mengatakan bismillah itu adalah satu ayat daripada Quran, iaitulah daripada surah dalam Quran, sedangkan dia bukan Quran, pun kafir jugalah. Maka dijawab bahawa kalau bismillah itu bukan Quran, bagaimana pula orang yang mensabitkan dia sebagai Quran? Kafir jugalah begitu. Itu kalau nak main isu kafir-kafir. Tapi tidaklah begitu kan. Wa aidan at-takfir la yakunu bizanniyat. Begitu juga pengkafiran tu tidak berlaku pada perkara yang zanni. Dia hanya berlaku pada perkara yang yakin, iaitu apa tadi? Isu kafir ni tidak akan berlaku pada perkara yang zanni. Zanni tu yang tidak 100% lah, yang di atas 50%, 50% tu syak, lebih dari 50% itu zon. Tak sampai 100%, 100% tu yakin. Jadi menafikan perkara yang zanni, yang tak sampai 100% itu tidak sampai jadi kafir. Iaitulah dalam kes Fatihah ni pada kedudukan bismillah itu sebagai satu ayat daripada awal Fatihah qat'an. Adakah dia qat'i ataupun tidak qat'i? Pasti confirm atau tidak confirm bismillah itu sebagai satu ayat daripada Fatihah? Jawapannya, dia bukan satu yang qat'i, dia zanni. Jadi untuk mensabitkan dia sebagai satu ayat ataupun tidak mensabitkannya, itu tidaklah menjadi menjejaskan akidah. Wa kadzalika fi ma ada al-bara'ah, begitu juga dengan selain daripada surah al-bara'ah, surah lain selain daripada surah al-bara'ah, min baqi suwar al-asah, daripada surah-surah al-Quran, menurut qaul yang asah, tidaklah menjadikan orang tu menjejaskan akidah. Wa sunnatu anna ayyasilaha bil hamdi, dan menurut sunnah cara membaca bismillah tu ialah dia sambung dengan alhamdulillah. Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sambung.
wa yajhara biha haitsu yushra'a al-jahr bil qiraah, dan dikuatkan baca bismillah itu jika pada solat yang jahar, solat yang baca kuat, itulah maghrib, isyak, subuh. Jadi bila Fatihah tu kuat, maka bismillah pun kuat, bacaannya kuat. Faidatun, ini satu faedah, ma asbata fil mushaf al-an min asma'is suwar wal a'syar syai'un ibtada'ahu al-Hajjaj fi zamanihi. Ini satu faedah, apa yang sabit pada mushaf pada hari ini yang terdiri daripada nama-nama surah dan pengenalan surah adalah merupakan perkara yang baru dilakukan oleh Al-Hajjaj pada zamannya. Sebelum tu tak adalah nama-nama surah tu ditulis pada mushaf, sekadar tahu aje lah, tak ada ditulis. Yang mula menulis nama surah tu itu baru aja pada zaman Hajjaj. Wallahu ta'ala alam. Setakat ni akan datang perbicaraan tentang wajib meraihkan huruf, setiap huruf di dalam surah Al-Fatihah itu. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.